kita, buku mana rujukan dia? Siapakah ataupun nama siapakah yang paling banyak dalam Al-Quran? Nama siapa? Nama Allah. Maksudnya siapa yang baca Quran dengan penuh kefahaman, pasti dia akan mengenal siapa Tuhan dia. Apa antara sifat Tuhan? Apa antara sifat Allah? Antara sifat Allah ialah dia tu maha kaya. Ini contoh. Dan Allah tu maha melimpah ruah rezeki dia. Ada tak dalam Quran juga Allah datangkan suruhan dan larangan? Dalam Quran ada juga perintah-perintah. Jadi kalau manusia itu tak mengamati Al-Quran, maka dia tak tahu apa yang Tuhan dia kehendaki. Apa bentuk yang Allah selalu perintahkan kepada kita? Antaranya ialah infak fi sabilillah. Membelanjakan harta kita di jalan Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, dia kenal Allah. Apa sifat Allah? Allah itu maha pemberi rezeki. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Dan Allah yang sama jugalah suruh kita untuk menginfakkan harta kita. Adakah menginfakkan harta ni satu benda yang mudah ke susah? Nak infakkan harta ni satu benda yang mudah ke susah? Satu benda yang susah. Sebab apa? Benda yang memang Allah datangkan rasa kita sayang dengan harta kita tu. Tapi di kalangan manusia ni, ada tak manusia yang dia pernah infakkan seluruh harta dia? Siapa dia? Abu Bakar, generasi para sahabat. Berapa banyak mereka menginfakkan harta mereka? Mereka itulah orang yang beriman sebenar-benarnya. Kenapa mereka sampai sanggup infak harta mereka? Orang munafik kata apa kepada mereka? As-sufaha. Kan surah Al-Baqarah Allah sebut apa? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Bila diperintahkan, disuruh kepada mereka untuk berimanlah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi ni beriman. Macam mana mereka beriman? Mereka tolong Nabi, mereka infakkan harta mereka. Kata mereka, apakah kami patut beriman seperti as-sufaha? Apa maksud as-sufaha? Orang-orang yang bodoh. Jadi kalau zaman Nabi dulu, mereka menginfakkan semua harta mereka tu, orang nampak apa dia? Bodoh. Jadi tengok hari ni kita macam mana pula? Adakah kita sanggup buat begitu untuk agama kita? Menginfakkan harta kita, menginfakkan diri kita di jalan Allah, menuntut ilmu, paling utama sekali, yang mula-mula sekali. Kalau tidak sanggup, kemungkinan kalau zaman Nabi, itulah orang-orang yang katakan orang lain buat, itu orang-orang yang bodoh. Kan kita banyak masa nak kena spend dengan benda-benda lain, hobi kita lagi. Kamu sibuk sangat belajar sekarang, patut sekarang ni lah, dulu tak sempat nak buat macam-macam kan, nak mengembara dan sebagainya. Sekarang masa dah banyak, jadi bolehlah mengembara. Sekarang dah ada harta ni, bolehlah buat macam-macam sikit. Tapi tidak, orang yang beriman ialah, tengok Allah kata apa dia. Mereka tidak ragu-ragu dengan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sebab apa mereka tidak ragu-ragu? Sebab mereka kenal Tuhan mereka. Bila Allah perintahkan, mesti ada kebaikan yang Allah nak beri kepada mereka. Kebaikan paling besar sekali apa dia? Syurga Allah. Jadi nak dapatkan ketidakraguan ini, mesti kenal betul-betul siapa Tuhan dia. Macam nak kenal Tuhan? Ni Al-Quran ini. Belajar Al-Quran sungguh-sungguh, kita akan kenal siapa Tuhan kita. Lagi dekat kita kenal Tuhan kita, maksudnya lagi tinggi iman kita, akan lagi tinggilah tawakal kita. Tawakal tu apa dia maksud tawakal? Berserah diri. Maksud berserah diri, lepas Allah dah perintahkan buat. Tengok sahabat contoh, kita ambillah Abu Bakar tadi tu. Dia infakkan harta dia, kemudian macam mana kehidupan dia? Takut-takut ke, jadi kelang kabut ke? Tak. Sebab apa? Dia yakin Allah akan jaga dia. Dia yakin Allah akan ganti balik. Dan dia yakin Allah akan ganti di akhirat. Sebab tu Abu Bakar dapat makam yang tinggi dalam syurga. Jadi iman ada kaitan dengan apa? Tawakal. Iman mesti hati, lisan dan perbuatan. Sejauh mana kita sanggup buat untuk agama itu, itulah dia tawakal kita. Tawakal tu apa dia? Kita tahu Allah akan jaga kita. Kita tak takut rezeki itu sikit. Sebab apa? Kita tahu Allah maha pemberi rezeki. Jadi lepas kita dah buat apa Allah perintahkan, tawakal. Tawakal tu bukan tak tahu apa-apa. Apa tawakal? Tadi tak kunci rumah, tak apalah tawakal. Contoh, tawakal tu selepas dia dah buat apa Allah perintahkan, dia serah kepada janji Allah. Dia tak takut dah, mesti Allah takkan memungkiri janjinya. Sebab tu kita bagi contoh tadi siapa? Abu Bakar, para sahabat, mereka sanggup berjuang pada jalan Allah. Mereka tidak takut kerana apa? Mereka ada Tuhan. Jadi mereka bertawakal kepada Allah.
Tu Allah kata apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Jihad tu maksudnya apa? Sungguh-sungguh. Bukan di pinggir-pinggir, di hujung-hujung. Ulaika humus shadiqun, kata Allah, mereka itulah orang yang benar pengakuan dia. Iman tu mesti ada pengakuan, mesti ada bukti dia, iaitu amal-amal kita. Tetapi bila manusia ini tak mengenal Ar-Rahman, cuba tengok dalam surah 43. Muka surat 492. Muka surat 492, ayat yang ke-36. Muka surat 492. Ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa may ya'shu 'an zikrir rahman. Situ ada Ar-Rahman lagi, nampak tak? Hari ini surah Al-Mulk Allah kata apa? Huwar Rahman. Siapa Ar-Rahman dalam surah Ar-Rahman? 'Allamal Quran. Jadi kata Allah, siapa yang berpaling daripada peringatan Ar-Rahman. Dalam kurungan dia kata apa situ? Zikrul Rahman, Al-Quran. Jadi kalau kita kata dialah Ar-Rahman, sepatutnya kita beriman dengan peringatan dia, iaitu Al-Quran ini. Apa bukti kita beriman kepada Al-Quran? Kita belajar Al-Quran, kemudian kita faham, tingkatkan lagi kepercayaan kita, kemudian kita beramal, laksanakan, berjihad, bersungguh-sungguh dengan harta benda dan jiwa raga kita. Jadi Allah kata siapa yang berpaling, tidak mengendahkan Al-Quran, Allah jadikan syaitan sebagai pendamping dia. Sekarang tengok, bila kita tak peduli Al-Quran, dalam surah Al-Mulk ni Allah kata Huwar Rahman, kita tak peduli apa yang Ar-Rahman turunkan, siapa jadi peneman kita? Syaitan. Apa kerja syaitan? Tengok ayat yang ke-37. Sesungguhnya syaitan itu, mereka benar-benar menghalang manusia daripada jalan yang lurus, as-sabil. Jadi jalan tersebut apa? As-sabil di situ, as-sabil. Itulah yang kita kata tadi apa? Sabilullah. Jalan-jalan Allah. Kan tadi kita baca kan dalam surah 49 tadi di sini. 49 Allah kata apa dia? Saya baca je balik. Wajahadu bi amwalihim fi sabilillah. Jadi jalan Allah ni kita nak buat apa? Kita nak berjihad, iaitu berjuang, berkorban. Dengan apa? Satu, harta.
Kedua, jiwa raga kita. Baik, kalau kita berpaling daripada Al-Quran, tak pedulikan Al-Quran, tak belajar Al-Quran, kita takkan sanggup buat ni. Sebab apa tak sanggup? Syaitan halang. Tengok Allah kata kat sini, siapa yang tak peduli kepada Ar-Rahman, Allah jadikan syaitan sebagai pendamping dia, maka syaitan halang mereka daripada jalan Allah. Sepatutnya seorang mukmin mesti apa dia? Berjuang dengan harta benda dan jiwa raga dia pada jalan Allah. Itu tanggungjawab seorang mukmin. Tapi hari ini manusia banyak nafsi-nafsi. Harta aku sendirilah. Kenapa pula aku nak bagi kepada masjid ke, untuk nak pembangunan masyarakat? Tu kadang-kadang kita buat satu program yang bagus, yang baik, kita kata ni untuk agama kita. Tapi kita ada kena perlukan dana ni. Program ni nak kena dana berapa? 5,000 je. Tapi apa kadang-kadang manusia cakap dalam mesyuarat dia? Siapa yang kita nak cari untuk sponsor? Siapa dulu sepatutnya yang taja untuk program kebaikan agama dia? Dialah yang bercakap tadi tu. Kita dulu. Tak cukup barulah kita tanya orang lain. Takkan lepaskan peluang itu kepada orang lain. Itu kalau kita beriman kepada Allah, sanggup berjihad dengan harta benda kita sendiri. Tapi syaitan akan apa? Halang. Bila manusia tinggal Quran, syaitan halang. Macam mana syaitan halang? Tengok surah 2. Muka surat 45. Surah 2 ayat 268. Ke surat 45 ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Sepatutnya orang yang beriman, yang mengaku beriman ini, dia jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tetapi sebabkan dia berpaling daripada Al-Quran, syaitan jadi penasihat dia. Syaitan halang dia daripada nak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Macam mana cara bentuk syaitan halang mereka? Tu Allah kata, syaitan menjanjikan kepada kamu apa dia? Al-faqra. Apa terjemahan al-faqra? Kemiskinan. Jadi macam mana syaitan janjikan kemiskinan? Dia takut-takutkan. Baik kamu menyimpan. Kalau kamu simpan ada masa depan. Daripada kamu belanja kan nanti habis, macam mana pula? Jadi dia jadikan kita rasa apa? Bakhil, rasa kedekut untuk agama Allah ini. Jadi nak korbankan masa pun kita tak sanggup. Kan? Kadang-kadang begitu keadaan dia. Nak korbankan harta benda tidak sanggup. Sebenarnya kenapa jadi tak sanggup? Sebab asas dia ialah dia berpaling daripada Al-Quran. Jadi dia tak kenal Tuhan dia yang sebenar macam mana. Jadi macam mana nak tawakal? Sedangkan dalam Quran Allah janji apa pula? Allah janji apa pada orang yang infak fisabilillah, orang yang beriman kepada Allah? Kan Allah janji ganti yang lebih banyak lagi. Allah gantikan syurga lagi banyak. Syurga tu luas dia macam mana? Seluas petala langit dan bumi. Yang kita infak tu, harta kita tu habis tu, kalau habis sekalipun, standing tak nak dapatkan syurga? Tapi syaitan datang kata apa dia? Jangan. Kan kamu miskin kan macam mana?
Anak kamu nak makan besok macam mana? Baik kamu menyimpan duit siap-siap. Anak kamu baru lahir tu, kena simpan dulu siap-siap. PTN contohnya. Padahal dia nak belajar lagi 20 tahun lagi. Lepas tu masjid kata, mehlah infak pada jalan Allah. Oh, minta maaf lah, tak boleh lah, tak cukup duit. Jadi sebenarnya apa yang terjadi demikian? Syaitan telah menakut-nakutkan kita kepada kefakiran. Sedangkan Allah janjikan kepada kita kecukupan. Allah janjikan kepada kita apa lagi situ? Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah janjikan keampunan kalau kita sanggup berjihad pada agama Allah ini. Dan Allah nak bagi kurniaan. Bayangkan kalau Allah bagi kurniaan, macam mana keadaan dia. Dan tentulah banyak dan melimpah ruah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi sebenarnya ayat yang ke-67 ni, surah 67 ayat yang ke-29 kita lihat hari ini, nak ajar kita lagi tunjuk jalan. Buka balik penutup tu Allah kata apa? Muka surat 564. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kalau kamu tak pedulikan Al-Quran ini, kamu tak sanggup untuk beramal, sedangkan Allah kata kami ciptakan kamu untuk menguji kamu siapa paling baik amal kamu. Jadi manusia ini tak sanggup nak berubah. Bila Allah kata kembalilah kepada Al-Quran, marilah kita belajar Al-Quran, kita tak nak berubah. Bila tak nak berubah, kita akan kekal di takut lama, kita akan kekal dengan kejahilan, kita akan sangka orang yang ajak kita tu yang jahil. Apalah sekarang ni zaman teknologi, mestilah kena dahulukan sains dan teknologi. Bukan kita mengecilkan sains dan teknologi, tapi manusia ini telah mengecilkan Al-Quran ini. Tak peduli pada Al-Quran. Mereka sangka Quran itu kecil. Jadi Allah kata apa? Kelak mereka akan tahu siapa yang tersesat sebenarnya. Siapa yang dalam kebingungan sebenarnya. Dolal ni satu sesat. Kedua bingung. Siapa yang tengah bingung ni? Orang kata apalah orang belajar Quran, contohlah. Tapi tidak, Allah kata nanti mereka akan tahu. Bila nak akan tahu tu? Bila kita akan tahu nasib yang sebenar tu? Itulah di akhirat nanti. Kalau dah tunggu ke akhirat nanti baru nak menyesal bila kita minta ke Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami nak bersedekah. Ya Allah kembalilah kami ke dunia, kami nak beramal dengan amal yang soleh yang tidak kami buat dulu. Ada peluang lagi tak? Tak. Jadi Allah kata fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin ni satu peringatan untuk kita sama-sama. Sekarang dah jelas dah, kehidupan kita mesti ikut Al-Quran ni. Buat apa yang Allah perintahkan. Jangan lagi bertangguh. Bersegera, fastabiqul khairat, Allah kata. Bersegeralah kamu kepada kebaikan, berlumba-lumba. Kemudian Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu mendapatkan keampunan daripada Allah dan syurganya seluas petala langit dan bumi. Maka kita bertindak segera. Jangan apa? Nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya yang sesat. Na'udzubillah. Waktu itu dah tak ada guna lagi dah. Jadi nanti minggu depan insya-Allah kita akan tengok ayat yang terakhir. Peringatan yang terakhir Allah ingatkan kepada kita. Kalau manusia tak nak berubah juga, Allah ingat tentang nikmat dia. Kalau kamu tak nak berubah juga, cuba kamu tengok nikmat. Nikmat apa Allah tutup minggu depan? Nikmat tentang air. Air je Allah kata. Jadi insya-Allah yang tu kita akan sambung pada minggu hadapan pula. Jadi jazakumullah khairan atas perhatian semua. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita tadabbur ayat surah 67 ayat yang ke-29 ini menjadi peringatan buat kita bersama-sama untuk menjadi orang yang berpegang kepada zikrul rahman. Kalau kita betul kita kata bismillahirrahman, setiap hari berapa kali kita ucap ar-rahman? 17 tak cukup. 2 kali ar-rahman, bismillahirrahmanirrahim, lepas tu ada ar-rahmanirrahim lagi kan. Paling-paling surah perkataan ar-rahman kita akan sebut 34 kali. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim. 2 kali ar-rahman. Kalau betul kita beriman kepada ar-rahman, berpeganglah kepada zikrul rahman ini, dan beriman iaitu melaksanakan sehingga kita mati nanti insya-Allah. Baik, itu saja kita punya perbincangan. Jazakumullah khairan atas perhatian tuan-tuan dan puan sekalian. Kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah untuk ayat yang terakhir daripada surah Al-Mulk sebelum kita masuk Ramadan. Minggu depan belum Ramadan lagi, sempatlah. Ya tuan. Ya. Ya. Noktah tu maksudnya tempoh dia. Ya, tak ada. Tak ada. Allah, Tuan Haji nanti tengok surah yang ke-15 ayat yang terakhir sekali. Surah yang ke-15 ayat yang terakhir Allah kata beribadahlah, laksanakanlah tanggungjawab kamu ini kepada Allah, abdikanlah diri kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datangnya kematian. Maksudnya sampai matilah kita
belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan berkorban untuk agama Allah ni, insya-Allah. Jadi itulah dia husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan kita masih lagi macam Haji kata tak ada noktah. Jadi bila tak ada noktah tu berterusan, last tu apa dia? Last tu adalah husnul khatimah kita. Tapi kalau kita stop sekarang, kita rasa dah berpuas hati dah, takut kita mati nanti su'ul khatimah. Sebab tinggal kat Al-Quran mesti syaitan akan jadi penasihat dia. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah memperbaiki diri kita bersama dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah ya tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi untuk minggu akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.